Ini nak mengekok. Orang Kelantan kata ini nak mengekok. Padahal anjing tadi tu dia nak mengawal dengan anjing perempuan. Lepas tu dia menyalak. Satu lagi dia lapar. Dia menyalak lapar. Cuba bagi makanan kat dia. Dalam ni ada nasi lemak madrasah Islamiah pagi. Bila anjing tu berjalan kita pun berhenti. Ni nasi lemak madrasah Islamiah pagi. Aku tak sempat makan tak apa. Aku tahu mu lapar ni. Mu najib madrasah pun. Aku ni lebih jahat, lebih hina pada mu makanlah nasi lemak surah. Ni boleh makan nasi lemak surah. Boleh. Itu juga kita boleh makan harta, tahta, kuasa, rupa, glamour, wanita. Senyaplah tu. Senyaplah tu. Bagi kenyang-kenyang. Duit ke 3 juta. Bini macam-macam belaka. Sana rumah 4-5 biji. Senyaplah tu. Mana ada kenyang tak? Tapi kalau orang berjuang di jalan Allah ni, ada duit, tak ada duit, tak ada bini, tak ada anak, tak ada harta, tak ada nama, tak ada bakat, tak ada glamour, dia tetap menyalak kenapa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sampailah akhirat. Sampailah akhirat. Pada kerja dengan Allah. Hak tak dikerja dengan dunia. Kita kerja dengan Allah. Hak tak betul kita cakap betul. Hak betul kita benci, kita sokong. Kita cakap kita. Yang diajar oleh para alim ulama. Memang begitu Nabi memperadabkan kita sebagai seorang pejuang. Ini masa berjuang, orang tak sehaluan kita serah betul-betul. Serah ni sesak, ni menyalahkan, ni bid'ah, ni khurafat, ni Nabi tak buat gini-gini. Bila kita ada kuasa politik sikit, turun kuasa politik kita, nyala. Pagi, petang, siang, malam, dan saat khabar dia menyala. Dalam televisyen, dalam YouTube, dalam apa menyala. Allah Rabbi la ilaha illallah. Jadi itu bukan berjuang. Orang jahil. Masalah gerakan kita, gerakan Islam ni orang jahil. Banyak diungguli oleh orang jahil. Bila pandai cakap sikit, komunikasi berkesan, dah ada gelaran doktor ke profesor, letak orang jahil. Bukan bidang dia. Dia bidang air. Dia bidang risik akaun. Dia bidang perancangan perniagaan. Dia bidang perancangan bandar. Dia cakap agama sikit, dia selebriti sikit, tulis buku sikit-sikit tu kita bagaimana? Tak apa. Tapi penjiwaan sepenuhnya pada perjuangan agama tak ada. Ilmu agama tak ada. Lepas tu naik sikit menjadi pening. Naik sikit jadi pening. Kalau orang begini di zaman Rasulullah SAW tu jadi murtad. Rasulullah kata Isra dan Mi'raj. Aku naik Isra dan Mi'raj dengan iringan Jibril AS. Aku sampai Sidratul Muntaha kepada mustawa. Aku difardukan ibadat Allah Subhanahu Wa Taala akan solat 50 kali. Dalam masa yang sama aku turun pula bumi. Tak percaya. Pening dengan Nabi kita. Ya Rasulullah ni. Orang pergi sekolah balik sekolah. Dia main cakap benda tak masuk akal. Pening dengan Nabi kita ni. Pening dengan apa pemimpin kita ni. Pening dengan yang dipertua kita. Musyidah am kita. Presiden kita pening ni. Ada tak lompat jadi pening. Atau lagi orang macam ni. Kalau ada zaman hijrah daripada Mekah, nak tinggal harta, tahta, kuasa, rupa, glamour. Daripada Mekah tu nak pergi Madinah, tak bawa apa-apa. Mau penaruhkan nyawa. Boleh ke tak hijrah? Boleh ke tak hijrah? Orang kata cannot go. Orang main bola, dia main sepak orang, tu kena kat mereka. Kelantan 9 orang, Persebaya 11 orang. Mana boleh main 9 orang sebelah? Malam bola sepak apa Football for Unity, juara Liga Super Malaysia lawan juara Liga Super Indonesia. Ustaz pun tengok juga, tapi tengok lah. Saya cerita macam tu lah. Kalau kita berada pada sudut yang bincang, tak usah komen orang, tak usah komen yang merugikan Islam dan jemaah. Pada komen tu, beri nasihat, beri tunjuk ajar, beri bimbingan, beri pengalaman kita tu bagi orang lain pula. Kan dunia ni menaik ke turun. Jadi kalau kita kerja kerajaan, pasal di kita ada jawatan, sekali lagi kita pencet bagi orang lain pula. Tak faham pasal apa dunia. Dunia benda dekat, dunia ni benda lekeh, dunia ni benda hina. Ambil hari ni, esok bagi orang. Ambil hari ni, esok bagi orang.
Allah. Kita ambil hari ni tak selepas, nak lepas mati. Itu nak tanding pilihan raya lepas mati tu. Oh, tanding pilihan raya lepas mati tu. Orang nak pegang akidah sampai mati, nak pegang syariah sampai mati. Dia nak pegang pilihan raya lepas mati. Bila bertanding lepas raya, dia kecil mani, darah tinggi, kau baik. Bila bertanding pula, dah minggu mati pula, pilihan raya pula. Lepas tu, saya syaratkan orang nak tanding pilihan raya ni, dia kena buat laporan kesihatan. Saya jaga spek, boleh tanding. Ugi agama, ugi negara, ugi bangsa. Tanding 2 minggu, pasal mati. Menang, pilihan raya pula. Mati sana pula, masih pula. Hal sihat tu badan, silalah. Tapi hak kematian yang tak tentu tu, wallahu'alam. Itu takdir daripada Allah, terima daripada rukun iman. Tapi orang kita ni tak reti sampai politik lah. Bukan kata saya ni reti, mu tu jahil. Ilmu disiplin Islam tu tak ada. Pakai sekali itu jadi mudah kecewa, mudah mengajuk, lompat, si kata lompat, tinggal perjuangan. Allah Akbar. Habis tidak ada yang mengepek lain. Jadi tak baca selat dan mengepek lain. Allah. Faslun fi bayani zamil ghadabi, ini suatu fasal pada menyatakan kecelaan sifat malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul sadirul asala. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Kabir, Mu'jamul Kabir, dan juga turut diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan hadis ini menurut Imam Iraqi hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun ia boleh dijadikan bimbingan, boleh dijadikan peringatan untuk kita dalam apa? Dalam memastikan bahawa hati ini jangan ada penyakit. Yang keduanya, ada beberapa faktor yang boleh merosakkan iman, sebagaimana jadah membinasakan madu. Okey, sebagaimana jadah membinasakan madu. Kalau kita tengok madu kita, kalau kita buat masuk makanan ke cecair ke yang tak sinonim, yang tak sebati dengan dia akan jadi rosak. Contohnya kalau madu kita minum dengan sudu besi, dia akan hilang dia punya khasiat. Itu contoh dia. Apa lagi kita katakan? Ada benda lain lah, khasiat-khasiat yang lain lah. Kita makan ubah, minum air kelapa, dia akan jadi tawar. Apa lagi kita kata? Contoh-contoh begitu. Contoh-contoh begitu. Dia saling bertentangan unsur dalam satu sama lain. Jadi umpama kita buat kerja tak bermanfaat. Nampak kulit buat ibadah di masjid surga, tapi hati cukup berpenyakit kronik. Bahaya tu, rusakkan iman itu. Itu lama-lama tinggal ibadah, lama-lama lupa akhirat. Dan kita bertindak dalam kerangka yang kita tak sangka. Nampak lebar. Nampak pergi masjid surga, apa khalwat ambil ni orang. Nanti jadi macam tu. Sebab hak nampak zahir, tapi hak dalam hati berpenyakit. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam, rawahu al-Bazzar. Hadis ini riwayat Bazzar, juga hadis yang dhaif. Artinya tiada marah seseorang itu melainkan hampir ia tak api neraka jahanam. Marah yang tak dapat dikawal dengan hawa nafsu yang baik, sebaliknya marah kita ikut hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu ammarah, maka orang ni hampir dengan neraka jahanam. Rawah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah murni bi amalin wa aklil, qala la taghdab, thumma aada alaihi faqala la taghdab. Hadis ini riwayat Bukhari. Artinya menceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan satu hadis bahawa seorang lelaki berkata ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, suruh olehmu akan daku dengan berbuat amal ibadah, dan hendaklah amal itu sedikit saja. Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal ibadah, tapi amal ibadah yang simple saja. Dia simple, jangan berat-berat. Apa zikir, wirid, doa, istighfar,
ni nak muajah aku simple sikit simple je. Jadi kadang-kadang baginda terfikir juga, oh dia ni malah terfikir orang ni. Bila dia cakap begitu, kita tahulah kadar dia tu macam mana, kemampuan dia macam mana. Ni kita panggil baginda bijak. Baginda bijak, khatabun nas ala qadari quli. Dah orang tu setakat tu minda intelektual dia. Tengok baginda jawab. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, jangan kau marah akan seseorang. Kemudian mengulangi lagi baginda sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi ia akan pertanyaan itu. Mari bagilah amal ibadah yang sikit ya situ aja. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam baginda menjawab, jangan kau marah akan seseorang. Jangan marah di sini maksudnya jangan marah mengikut hawa nafsu yang jahat. Kalau marah orang itu hawa nafsu yang baik, apa? Dalam Islam ada konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mempromosi kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi kita cegah kemungkaran, itu maksiat, itu dosa, itu neraka. Kesian dia, bantu dia, pulih dia, tambah baik nilai pada dia. Jadi kita marah dengan nasihat yang baik, tak apa. Bimbingan yang baik atas konteks al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tak apa. Kali ni Rasulullah kata la taghdab. Jangan marah orang tertutup pasar, jangan marah orang dengan nafsu, jangan marah orang dengan penyakit hati. Karena kemarahan itu menginspirasikan api neraka kalau tidak ada pengawalan terhadap hawa nafsu di dalam. Kita banyak mengaji surah masjid, mau balik rumah cakap dengan bini, marah bini, itu suka kita menyumpah bini sendiri dan menyumpah pasal bodoh, pasal roti, ada otot, gila, nak apa, kelapa, sumpah. Kita ni tak lelaki, sumpah anak bini kita begitu. Cara anak bini kita bukan begitu, kembali pada kita. Mu tak lelaki bodoh, mu tak lelaki gila, mu tak lelaki bengong, mu tak lelaki ada otak, mu tak lelaki jahat. Sumpah. Bila kita sumpah orang tak begitu, tidak begitu. Orang ni tak langgar perintah Allah, orang ni tak langgar larangan Rasulnya. Asal apa kita sumpah lebih-lebih tu? Mulut kita ni kita buat sendiri. Mari kita dapat Allah Akbar, Allah Rabbi, la ilaha illallah. Itu lepas marah. Tak faham ke? Tak erti ke? Tak sedar? Cukup tu. Ini menyupah dulu. Orang Kelantan paling banyak menyupah. Kelantan biasa itu antara contoh-contoh begitu. Bukan kata ustaz suka menyumpah, antara contoh-contoh begitu. Dan Allah menyumpah, Allah sumpah apa pula? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sumpah kerana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bahasa Nabi Abu Lahab. Dia kata gitu, bahasa Nabi Abu Lahab. Kelakar Abu Lahab. Mampu kelakar Abu Lahab. Mampu kelakar Abu Lahab. Abu Lahab jahat. Guna harta, guna kuasa, guna wanita, guna glamour, guna anak-anak, guna company, guna syarikat untuk tentang Islam. Patutlah Abu Lahab sumpah. Mampu kelakar Abu Lahab. Tabah. Mampu kelakar Abu Lahab. Kadang-kadang Allah sumpah dengan benda baik. Wal-laili idza yaghsha wasyamsi wa duhaha la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sumpah benda-benda yang baik. Jadi nak ceritanya sumpah benda baik itu kerana kebenaran. Sumpah dengan benda tak baik itu juga kerana kebenaran. Kebenaran itu mengikut neraca Allah dan Rasulnya. Jadi kita tadi duduk jumpa anak bini, duduk jumpa budak-budak kerja kita tu pasal apa? Pasal mu bukan hati penyakit. Pasal mu tu bukan jahat. Pasal mu jadi makhluk yang lupa akhirat. Lepas tu dia jumpa. Ni dalam pasal saya pakai uniform lagi banyak jumpa. Pada Polri ke, SPRM ke, askar ke, pergi dia ke, custom ke, imigrasi ke. Ni kerja dalam bidang beruniform tu. Dia nampak dia tu something. Dia nampak dia tu orang yang ada pangkat, ada kuasa. Ada tak jumpa dulu. Jadi Polri ke, askar ke, imigrasi ke, SPRM ke, apa custom ke, pakai serangga tu kulit ya, Cik Adil, Cik Awal, Cik Abel. Pakai serangga tu kulit ya, ujian daripada Allah ya. Yang mulut kita tu mulut tak ada takafur, tak ada insurans.
Pasal apa? Sebab kita anak bini nak buah kerja lakukan kesalahan kecil, duk nyopok bapak itu tanda kita penyakit hati. Kalau pun penyakit hati orang ngaji kan senang boleh keluar boleh sekelah balik minum. Tu dia dah malah nak ngaji kita malah, nak turun masjid malah, nak surah malah, nak zikir malah. Kau tahu makan minum jadi penyakit hati. Kalau jadi penyakit hati kita tak sedar diri, tak apa. Tahu-tahu penyakit hati kita dah kronik, ngaji sekali-sekala mana boleh nak tu. Okey, kalau penyakit kronik betul tahan kat hospital, pakcik dah ada keluar ni. Bila ni 2 bulan dah ada proses pemulihannya. Tapi setengah penyakit kronik doktor gerak, pakcik kita maaf pakcik, hamba nak kat kaki pakcik. Oh jahat nak ada doktor dekat kaki. Bukan saja jahat pakcik, kecil mana pakcik ni dah makan dah burak saraf tulang-tulang. Kalau tak burak dia akan buru. Pakcik ni jadi buru. Lain daripada kaki, naik lutut, naik putih, naik pohon, naik buah pinggang, naik tubuh. Pakcik ni macam kayak buru. Dia betul. Hanya doktor lain tak percaya. Saya banyak begitu pakcik tak percaya. Pakcik kata kita jahat, nak kat kaki pakcik. Pakcik tanya doktor lain. Hanya doktor lain, dia pakcik memang kena gerak pun. Orang sebelah Amerika ke sebelah Eropah kelak belaka kalau jenis penyakit macam pakcik ni, kalau tak gerak habis dulu. Pakcik tu nak macam mana? Geraklah doktor, tolong geraklah doktor. Mari pakcik, ada yang pakcik. Oleh kerana pakcik ni kaki makan tak kira halal haram, tak kira manis ke pahit ke masin ke tak kira. Mari saya gerak kaki pakcik. Kaki ni benar kaki jahat kan, akibat maksiat. Allahu Akbar, gerak. Tak? Tapi doktor pun tak ingat juga. Doktor je penyakit fizikal, tak dapat penyakit spiritual. Boleh jadi penyakit kecil manis kita kaki kena gerak tu, itu balasan masa kaki sihat kita buat maksiat. Kau tahu? Boleh jadi mata kita kecil manis terapak ni. Mata tu duk kita anak darah dulu. Apa tahu? Tapi kita tak tahu lah. Jadi Allah beri kafarah. Tu kena kanser, kena lemah jantung. Jantung tu kita guna, degupan jantung tu kita guna buat maksiat neraka pada Allah dulu. Jadi kita tak tobat. Kita tak teguh dengan Allah salah silap dosa kita, tak terima maaf, tak bermaaf dengan manusia. Cukup masuk. Bocor depan jantung. Mau nak repair secara fizikal boleh. 30,000, 40,000, 50,000. Nak masuk hospital 2 minggu operation contohnya. Tapi penyakit spiritual tak lesah. Penyakit spiritual tak selesai kecuali duduk mengaji dengan alim ulama, dapat bimbingan dan rawatan intensif, barulah sampai pada akhirat. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'uduna sur'ata fikum. Ma ta'uduna sur'ata fikum. Qulna alladhi la tasra'uhu ar-rijal." Qala laisa zalik walakin allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Tengok tadi kita guna hadis dhaif. Hadis dhaif dalam benda-benda kecil, benda juz'iyah. Setelah ada Quran, setelah ada hadis yang sahih, ada hadis hasan menjadi petunjuk utama pada isu itu. Jadi setelah ada dalil-dalil yang Quran, dalil sahih, dalil hasan, kita boleh guna dalam hadis dhaif sebagai penghujah, tak ada masalah. Hadis pula kita nak bincangkan isu yang asas isu yang pokok, lalu kita berhujah dengan hadis riwayat Bukhari dan kita berhujah dengan hadis riwayat Muslim. Jadi mana-mana ustaz ada hadis dhaif kalau terima, hadis dhaif kalau terima, dia tak melihat pemerhatian mendalam dalam disiplin ilmu hadis. Dia tak lihat pandangan Imam Nawawi, pandangan Imam Suyuti, pandangan Imam I'awaqi, pandangan Imam Ibn Hajar Asqalani tentang syarat kita nak terima hadis dhaif dalam beberapa syarat. Dalam buku saya, dalam buku Sifat Salat Nabi yang sahih itu kita sebut sedikit tentang syarat penerimaan hadis dhaif dalam bab hukum sapu muka lepas sembahyang. Bapak Wahabi dia kritik kita, dia kata sapu muka lepas sembahyang ni bid'ah, Nabi tak buat. Kita jawab balik, hadis Nabi bukan ambil daripada perbuatan Nabi je. Hadis Nabi dia ambil dengan perkataan Nabi. Hadis Nabi diambil dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi diambil dengan perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya nak ambil Nabi buat tak buat, Nabi buat tak buat. Rumah tarikh Nabi buat. Yang kita pergi duduk rumah tarikh tu, Nabi tak buat rumah tarikh. Rumah masak Nabi buat ada, rumah panjang Nabi buat ada. Dan nak kira itu buat
bodoh. Ngaji tak berapa lama tapi nak gunakan hujah, nak tuduh orang yang sesat, menyeleweng bid'ah khurafat. Jadi tak habis dia cerita Nabi tak buat, nasi lemak Nabi tak buat. Makan je ke nasi lemak? Tak sama makan nasi lemak. Nasi goreng sama makan, kalau Cina sama makan. Gulai ke, tempoyak ke, belacan sama makan. Makan apa? Makan roti. Makan roti, apa cicak laut. Nabi buat secara tradisional. Ini kita panggil pemikiran tak mencapai, disiplin ilmu tak meluah. Akhir sekali nak cakap juga soal hukum. Allah Rabbi menyesatkan manusia dia jadi Allah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Tuan-tuan boleh baca situ. Saya letak satu persatu dalil. Beli buku tu jangan simpan, baca. Dia petang-petang baca. Bagaimana kita setuju, kita rukuk, Nabi buat, ulama buat, ulama suruh. Dan kita tambah sikit nilai kita. Baca selah lagi separuh, dua lah. Tengok sekitar dapat hujah, dapat fakta, dapat dalil. Alhamdulillah. Itu baru kita menambah baik nilai. Ni nak beli buku agama, mau saya kritik, nak mengaji agama pun malah. Itu nak cakap juga tentang hukum agama.